Salam sejahtera. Kali ini paling panas dan mengejutkan. PAS tersalah pilih calon. Kini jadi perbualan hangat pengundi Sungai Bakap. Wow. Baru masuk hari kedua, kempen PRK, Pilihan Raya Kecil Sungai Bakap, sudah mulai timbul perkara-perkara mengejut macam ini. Kali ini bukan sekadar isu ISO, bukan sekadar minyak motosikal, bukan sekadar kelayakan akademik, tapi isu PAS tersalah pilih calon. Jadi kalau macam tu, Abang Abidin ni bukan calon yang betul ke? Itukah maksudnya? Kalau begitu, siapa calon yang betul? Adakah Abang Abidin yang sudah diletakkan calon ini sebenarnya memang betul tersalah dipilih? Nah, apa pendapat anda pula? Walaupun pengarah pilihan raya PAS cuba untuk menutup kelemahan calon PAS di Sungai Bakap, namun isu pendidikan yang dimiliki oleh calon berkenan terus menjadi isu utama di kalangan penduduk di sini. Tangkap layar perbualan dalam kumpulan WhatsApp Unit Daerah Mengundi UDM PAS Sungai Duri, tempat asal calon Perikatan Nasional PN, Abidin Ismail, kini tular di kalangan penduduk. Menurut petugas pilihan raya Pakatan Harapan PH yang turun bertemu penduduk di Sungai Bakap, kebanyakan penduduk di sana bercakap soal kegagalan Perikatan Nasional khasnya PAS memilih calon yang tepat. Di mana-mana pun masyarakat dan pengundi Sungai Bakap bersembang, baik di pejabat, di sekolah, di masjid, di kedai-kedai kopi, rata-rata bercakap mengenai kegagalan PAS negeri dan PAS kawasan untuk memilih calon. Biarpun nampak bersungguh, Sanusi, selaku pengarah pilihan raya PAS pusat, cuba untuk menjustifikasikan pemilihan Abidin sebagai calon, namun suara-suara di belakang tabir sukar untuk ditahan. Kata Muhammad Yahya, pengarah komunikasi Pakatan Harapan Perlis, yang sejak sebelum penamaan calon sudah berada di Sungai Bakap. Menurut perbualan kumpulan WhatsApp yang tular itu, PAS kawasan telah mencadangkan agar Setiausaha Perhubungan PAS Pulau Pinang, Zuri Ibrahim sebagai calon Perikatan Nasional untuk pilihan raya kecil kali ini. Ia telah dipersetujui oleh PAS Pulau Pinang. Namun, apabila dibawa kepada Perikatan Nasional, bersatu dan gerakan menolak calon PAS itu. Sebelum pilihan raya umum lalu, kecoh di Pulau Pinang apabila PAS menghalang Presiden Gerakan Dominic Lau untuk menyertai satu majlis PAS di negeri itu. Zuri dikatakan terlibat dalam insiden berkenan. Semalam, pengarah pilihan raya PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata, pendidikan tidak menjadi faktor penting bagi menjadikan seseorang pemimpin politik yang cemerlang. Namun, calon Pakatan Harapan, yaitu Dr. Johari, Cikgu Johari kata, pendidikan itu boleh menuntun seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang betul, pendidikan menuntun orang ke arah yang lebih baik. Dan kata calon Pakatan Harapan itu, kekurangan pendidikan boleh menyebabkan membawa orang sesat. Kekurangan ilmu pengetahuan pendidikan boleh membawa orang sesat. Saudara-saudara sekalian, Sanusi berkata demikian ketika mengulas kelulusan akademik calon PAS di Sungai Bakap selepas diasak para wartawan. PAS tidak meletakkan kelayakan akademik calonnya dalam biodata calon yang bertanding di Sungai Bakap. Ia telah menimbulkan tanda tanya pengundi. Apakah kelulusan akademik calon berkenan kerana Pakatan Harapan PH meletakkan calon yang mempunyai ijazah
PhD. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, sekali lagi buat silap besar. Beberapa hari yang lalu, semasa pengenalan memperkenalkan calon Perikatan Nasional di Sungai Bakap, Tuan Ibrahim turut membuat kesilapan apabila beliau coba mengangkat calon Perikatan Nasional ini setinggi-tinggi langit, sampailah ke langit biru, sampailah ke planet Jupiter, entahlah sampai ke langit mana. Dia sebenarnya pada pendapat netizen, niat Tuan Ibrahim Tuan Man mahu mengangkat calonnya itu setinggi-tingginya, walaupun kelayakan akademiknya tidak pun dinyatakan dalam pengenalan tersebut. Sehingga netizen mula mengecam, mengkritik, dan ada juga yang mempersenda. Kerana sebelum ini, Perikatan Nasional juga pernah mempersenda calon-calon Pakatan Harapan yang rendah akademiknya. Bila mereka tinggi akademik, mereka kata akademik penting. Tapi bila mereka punya calon akademiknya rendah, mereka kata akademik itu tak penting. Itulah, bila dah kena sendiri, barulah tengadah. Janganlah mengata orang, takut-takut nanti kena pula diri sendiri. Macam itulah politik. Tapi kali ini, selepas Tuan Ibrahim Tuan Man mengangkat tinggi calonnya melalui isu ISO 14001, yang menurut Tuan Ibrahim, calon Perikatan Nasional ada sijil ISO, yang kata netizen sejak bila manusia diberikan sijil ISO, karena kata mereka hanya syarikat kilang saja yang diberi, tiba-tiba manusia pula diberi. Mereka tanya, dari mana Tuan Ibrahim Tuan Man tahu nih? Padahal Tuan Ibrahim pernah memegang jawatan menteri berkaitan pemberian sijil-sijil ISO nih. Jadi kenapa dia tak tahu, kata mereka. Tak apa, itu pertama. Itu kesilapan mungkin tidak disengajakan dan mungkin tidak direka-reka. Tapi apabila isu yang kedua ini timbul semula, maka netizen sudah mula sedar, Tuan Ibrahim Tuan Man ni memang pakar reka cerita ke, kata netizen di ruangan Malaysia Kini, di dalam ruangan Harapan Daily, di mana-mana lah. Mereka bertanya, betulkah Tuan Ibrahim Tuan Man ni? Betulkah ni, kata mereka, atau temberang saja? Kerana kali ini, sekali lagi Tuan Ibrahim Tuan Man terkantoi seakan-akan membuat-buat cerita. Apabila ini cerita panas sekarang tentang isu motosikal menggunakan minyak diesel. Ceritanya mudah. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, dia terjumpa seorang pakcik. Pakcik itu sedang mengheret motosikalnya. Bila ditanya motosikalnya, kenapa mengheret motosikal, rosakkah atau apa masalahnya? Pakcik itu kata, dulu isi RM5 minyak cukup dari tempat kerja ke rumah. Tapi sekarang ini akibat peningkatan harga minyak diesel, RM5 tak cukup. Jadi terpaksa setengah jalan mati moto, kena minyak tak cukup, terpaksa heret moto pulang. Itu cerita Tuan Ibrahim Tuan Man. Tapi netizen lain pula yang mereka nampak. Bukan sedih, bukan kecewa, bukan simpati, tapi mereka geram. Kenapa? Mereka pun tertanya-tanya, pakcik jenis apa yang menggunakan motor mengisi minyak diesel? Adakah di Malaysia ni motor yang isi minyak diesel? Motosikal yang isi minyak diesel ni tak tahulah, setakat yang saya tahu, tiadalah. Tak tahulah kalau yang sudah bernilai jutaan ringgit. Mungkin ada. Tapi kalau itu motor bernilai jutaan ringgit, apalah sangat RM5 tu kan. Tapi saya rasa motor ni merujuk kepada motosikal kapcai. Pakcik-pakcik lah katakan kan. Tapi bila masa pula minyak kapcai, motosikal kapcai ini guna diesel. Itu yang netizen kata, apa punya Tuan Ibrahim temberang ni terkantoi lagi, kata mereka. Mereka mahu Tuan Ibrahim Tuan Man buktikan apa motosikal yang guna minyak diesel. Sehingga seorang aktivis aktivis politik PKR, Irwandi kata, memanglah heret motosikal kalau isi minyak diesel.
Nah, kalau motosikal diisi minyak diesel, kompomlah overhaul terus. Memang bukan sekadar diheret, overhaul terus. Mungkin silap-silap hari bulan paci itu yang silap isi minyak diesel. Jadi Tuan Ibrahim, Tuan Man, kalau nak cerita-cerita tu, cubalah pandang kiri kanan dulu ya. Jangan sampai tersilap mereka cerita, kata netizen. Temberang juga, kata seorang lagi netizen. Saudara Tuan Ibrahim, Tuan Man diminta memberi bukti apakah jenis motosikal yang digunakan oleh rakyat negara ini yang menggunakan diesel. Ini kerana ketika memberikan ceramahnya di Sungai Bakap, beliau memberikan contoh bagaimana seorang pakcik telah berhenti di tengah jalan kerana kehabisan minyak. Menurut cerita Tuan Ibrahim, Tuan Man itu, dalam ceramah itu saya teringat ada seorang pakcik, dia heret motor. Saya tanya, kenapa pakcik? Motor rosak ke? Kata Tuan Ibrahim. Tak, habis minyak. Dulu letak RM5 sampai rumah. Sekarang bubuh RM5 tak sampai rumah. Menurut cerita Tuan Ibrahim. Kata beliau, itulah akibat dia. Kata ahli parlimen daripada PAS itu ketika mengkritik pemberian subsidi diesel. Bersasar berbanding subsidi pukal oleh kerajaan. Ekoran ucapan itu, ramai netizen tertanya-tanya, motosikal mana di Malaysia ni yang pakai minyak diesel? Apa jenamanya? Dari mana motosikal importnya tu? Kena motosikal keluaran Malaysia, seingat saya belum ada yang menggunakan minyak diesel. Aduh, pening kepala juga kita mendengar cerita Tuan Ibrahim nih. Aktivis media PKR Iswardi Morni pula berkata pakcik itu terpaksa menolak motornya kerana tersalah masukkan minyak diesel ke dalam motosikalnya yang sepatutnya menggunakan petrol. Nak bagi tahu Tuan Ibrahim, Tuan Man, pakcik naik motor tu tak sampai sebab enjin rusak. Masuk diesel dalam tangki kompom lah overhaul, tulis beliau. Nampak sangat cerita rekaan buat bahan kempen. Kaki temberang betul, kata Muhammad ketika mengulas pandangan Iswardi itu. Saudara-saudara sekalian, isu ini sekarang memang top. Isu ini memang sekarang ini memang di mana-mana. Sebab kata mereka, sudah-sudahlah nak memutar cerita rekaan. Sudah-sudahlah nak memutar lagi. Aku takut nanti kali ketiga buat silap lagi. Sebab yang pertama isu ISO 14001. Sekarang isu minyak motosikal diesel. Ini kali kedua. Tak apalah, kali pertama mungkin silap. Kali kedua ialah terima sajalah kesilapan. Tapi kalau kali ketiga itu memang sengaja mereka cerita, kata netizen. Kita jumpa lagi. Share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini sekali lagi kita dihangatkan dengan isu BlackRock. Kalau kemarin dinyatakan supaya dicabar Perikatan Nasional dan KJ Khairi Jamaluddin yang pura-pura jadi hero berkait isu ini supaya melepaskan jawatan yang berkaitan dengan syarikat BlackRock, sama ada itu kontrak atau gaji penuh ataupun sebagai pengarah atau sebagainya, PN dan KJ dicabar lepas jawatan untuk syarikat yang ada berkaitan dengan BlackRock. Kerana seorang netizen telah pun membongkar, mendedahkan bahawa mereka mempunyai beberapa kaitan dengan BlackRock sebagai pemegang jawatan-jawatan yang tertentu. Anda boleh rujuk itu dalam kupasan di channel ini dan juga di dalam terbitan-terbitan berita online. Hari ini, sekali lagi, Perikatan Nasional dicabar. Kali ini bukan lepas jawatan, tapi tutup kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Baru saya tahu, rupa-rupanya, mereka sibuk nak berhentikan BlackRock, nak suruh Anwar Ibrahim mengambil keputusan, kerajaan ini mengambil keputusan berkaitan dengan BlackRock. Rupa-rupanya ada kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Persoalannya, beranikah Perikatan Nasional cepat-cepat, jangan tunggu esok, jangan tunggu malam ni,
Sekarang juga, kata netizen, suruh mereka tutup kilang di Kedah dan Kelantan. Beranikah? Jangan hanya syok sendiri mengecam kerajaan, tapi sendiri tak buat. Ajar itik berenanglah kan. Suruh orang buat tutup, tapi dia sendiri tak tutup-tutup. Naib Presiden PKR, Nik Nazmi, Nik Ahmad, mencabar Perikatan Nasional PN, menutup semua kilang milik BlackRock di Kedah dan Kelantan. Kedua-dua negeri ini dipimpin oleh Pakatan Pembangkang. Nik Nazmi mengkritik pihak yang menurutnya mempolitikkan isu berkaitan BlackRock Inc. dan menyorot bahawa isu itu tidak ditimbulkan ketika Perikatan Nasional berkuasa. Sekarang baru syok sendiri nak cabar situ dah macam-macam lah. Jadi saya nak cabar, kalau ada orang Perikatan Nasional yang nak minta kita tidak berurusan dengan BlackRock langsung, maka mereka juga kena cepat-cepat tutup kilang-kilang tersebut. Biar pekerja-pekerja tu hilang kerja dan kita boleh bincang, kata Nik Nazmi atas semasa perhimpunan kempen Pakatan Harapan PH di Sungai Bakap malam tadi. Itu salah satu kesan kalau tutup semua syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock, kilang-kilang yang ada kaitan dengan BlackRock. Dan BlackRock sudah diberitahu mereka ni bukan dimiliki oleh Israel. Cuma ada pemegang-pemegang saham yang ada kaitan dengan Israel. Itu sebabnya mereka kata, mereka mau BlackRock itu tidak dilayan di Malaysia. Nampaknya perbuatan itu boleh menyebabkan ramai pekerja hilang kerja. Tapi beranikah Perikatan Nasional buat benda tu di negeri mereka? Kenyataan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu ketika di Kerajaan Berdepan bantahan terhadap rancangan pengambil alihan Malaysia Airport Holdings Berhad kerana berkaitan dengan BlackRock. Perjanjian itu menimbulkan kebimbangan tempatan kerana BlackRock sedang mengambil alih GIP, salah satu pelabur dalam konsortium yang terlibat dalam pengambil alihan saham MAHB. BlackRock ialah firma Amerika Syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan Israel dan melabur banyak dalam pengeluar senjata yang menyediakan senjata kepada rejim Zionis. Bagaimanapun, GIP berkata pada hari Jumaat bahawa BlackRock tidak akan terlibat dengan MAHB kerana pengurusan GIP masih ada tanggungjawab sepenuhnya ke atas syarikat itu. Pada hari yang sama, Anwar berkata, Hazanah telah berbincang dengan GIP walaupun sebelum BlackRock memperoleh pelaburan infrastruktur itu. Dia juga berkata bahawa memutuskan hubungan dengan semua syarikat berkaitan Israel yang beroperasi di Malaysia akan menjejaskan ekonomi. Kontroversi itu semakin hangat apabila Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memfailkan usul tergempar ke Dewan Rakyat, menggesa perbahasan segera berhubung keputusan kerajaan menjual sebahagian saham MAHB kepada GIP. PN dicabar tutup kilang berkaitan BlackRock di Kedah dan Kelantan. Jadi saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita atau menghairankan kita ialah kenapa dulu seperti yang dikatakan oleh Nik Nazmi Nik Ahmad ini, kenapa dulu waktu mereka berkuasa mereka tidak menyorot dan tidak ditimbulkan isu ini ketika Perikatan Nasional berkuasa. Sebab dulu BlackRock sudah ada. BlackRock dah berpuluh-puluh tahun melabur di Malaysia. Jadi, kenapa dulu Perikatan Nasional tak menyorot hal ini dan tak ditimbulkan ketika mereka berkuasa? Jawab dulu soalan itu, baru diteruskan hujah yang lain. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini siaplah KJ dan Perikatan Nasional. Kali ini mereka dicabar. Perikatan Nasional KJ dicabar. Lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock. Karena
Sebelum ini mereka galak nak pula menghantam Anwar Ibrahim kerana BlackRock. Kali ini mereka dicabar Perikatan Nasional KJ supaya melepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Nah, kita tengoklah mereka ni benar-benar berjuangkah atau sekadar menunggang isu ini untuk jadikan isu kepentingan sendiri untuk politik. Perikatan Nasional dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Ammar Atan mendakwa, ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Yang ini memang panas, cukup panas. Beranikah mereka menonjolkan diri dan tiba-tiba letak jawatan? Nah, kita tunggulah. Kita tunggu. Tetapi hari ini katanya PN, Perikatan Nasional, sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar Perikatan Nasional PN, nyatakan pendirian mereka secara rasmi, dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ia akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin, seorang individu mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri Perikatan Nasional, contohnya yang mengendali lumbung emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahawa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS Internasional pada Mac 2024, di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpampang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Diodor Group Holdings Inc. Sementara itu, Ammar menjelaskan bahawa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi sewaktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 600 juta US dollar sekitar 2.43 bilion ringgit telah diserahkan kepada BlackRock. Tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Yang ini paling sadis. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula hari ini menjadi terpaling Palestin, namun tidak semasa mereka berkuasa? Soalnya lagi. Pendedahan ini memang menarik. Pendedahan ini memang luar biasa. Anda share kepada semua orang. Dan kita jumpa lagi.